rakan media, sepatutnya isu yang berkait mengenai perumahan generasi kedua diadakan perbincangan antara kerajaan pusat, kerajaan negeri, Felda dan wakil-wakil badan yang berautoriti di Felda, bukan sahaja dengan Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan, tapi juga dengan Majlis Belia Felda Malaysia. Saya tekankan ini kerana kita tidak mahu manipulasi harga ditentukan oleh satu pihak sahaja, yang akhirnya ia tidak mencapai kehendak sebenar keperluan anak muda Felda, yang kita letakkan keutamaan kepada generasi kedua dan ketiga yang mereka benar-benar tidak mampu. Saya ambil contoh anak muda yang tinggal bermastautin di Felda, yang tidak mempunyai pendapatan tetap, ataupun dengan arti kata lain mereka tak ada selip gaji pun. Contohnya mereka buruh di ladang, pemandu lori, pemotong rumput, dan mereka yang bekerja di kawasan-kawasan berhampiran yang pendapatan mereka di bawah 1,500 sebulan. Apabila Felda sebagai satu contoh tidak berunding dengan badan-badan yang saya maksudkan, mereka dah terlebih dahulu buat rumah. Contoh yang berlaku di Felda Keraton 4. Felda Keraton 4, bila dia buat rumah dan dia dah tentukan harga tu 120,000, bila anak-anak peneroka tak mampu dan tak bersedia untuk menduduki rumah berkenaan, proses untuk memastikan golongan sasaran ni memiliki rumah mampu milik dengan harga yang munasabah tidak berlaku. Dan bukan sahaja dalam konteks Keraton 4, berlaku juga di Selendang, Felda Selendang. Felda Selendang pun rumah dah siap, tapi mereka tak nak duduk. Bila harga itu 120,000, bila dibuat perbincangan, saya difahamkan bincang dengan Felda tak selesai, bincang dengan Majlis Belia Felda pun tak selesai. Sebab 120,000 paling tidak pun dalam kiraan kita, kalau dia nak bayar dalam tempoh 35 tahun, okey, pertama mereka nak kena settle dengan bank. Bila settle dengan bank, awal-awal reject sebab pendapatan mereka yang rendah, dan keduanya mereka tak ada selip gaji. Mengikut kiraan bank, 120,000 mereka kena bayar hampir RM500 sebulan. Bagi saya ini suatu perkara yang hampir mustahil mampu dipenuhi oleh anak-anak peneroka. Dan ia juga menyebabkan sebahagian rumah yang menjadi kota kepada anak peneroka yang tak mampu ini, dia akan terbiar. Saya ambil contoh projek yang sama dibuat oleh Felda di Felda Pasak Kota Tinggi. Felda Pasak Kota Tinggi dah 7-8 tahun dah rumah tu siap. Anak-anak peneroka yang mereka ni penjawat awam, Felda Pasak Kota Tinggi di Johor. Felda Pasak tu, anak-anak peneroka yang menjadi penjawat awam, mereka tak ada masalah. Contohnya suami isteri bekerja sebagai guru, kan? Mereka boleh beli, isteri boleh beli, suami boleh beli. Tapi bagi anak peneroka, sampai sekarang ni terdapat hampir 100 anak peneroka yang tak boleh duduk rumah tu, sebab mereka tak lepas, tidak melepasi saringan daripada pihak bank, dan rumah itu telah dikotakan pada mereka dan kosong sampai sekarang. Jadi isunya yang saya nak sebut ialah, walaupun Perdana Menteri sebut turun daripada 120,000 nak turunkan 90,000, saya nampak bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Nak turun sampai 90,000 tu pun tak mudah, sebab rumah tu dah dibuat. Bagaimana Felda
Kalau projek itu di bawah sentuhan kasih, dia ada satu projek dipanggil program sentuhan kasih. Developer dah buat dah rumah tu, mereka dah tuntut bayaran dengan pihak Felda, dan Felda mesti bayar mengikut kadar harga yang telah diputuskan bersama antara developer dengan Felda. Dan kalau dia nak turunkan, artinya Felda terpaksa subsidi kan, untuk dia bayar kepada developer tu, bagi saya tak kurang daripada 30-40 ribu kan? Dan ini bukan satu perkara yang mudah yang boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mempersoalkan, kenapa 90 ribu? Kenapa 90 ribu? Sebab apa dia 90 ribu? Sebab rumah tu Felda dah buat mengikut standard dia. Kalau dia runding lebih awal, contohnya berlaku di Keratung 3, dekat dengan Keratung 4. Saya berceramah malam tadi di Keratung 3, di Taman Keratung Indah itu. Itu projek yang dibuat. Harga di Keratung 3 60 ribu saja. Kenapa 3 tahun lepas dia boleh jual kepada anak peroka 60 ribu, sekarang 90 ribu? Kalau 120 ribu tu pun dah terlalu tinggi, 90 ribu pun masih tinggi. Dan 90 ribu saya difahamkan itu pun termasuk dalam ucapan Perdana Menteri yang 90 ribu tadi, 5 tahun pertama sewa. 5 tahun pertama sewa. Dan saya dapat maklumat, sebulan mereka kena bayar RM300. RM300 pun saya tak nampak anak peroka boleh bayar. Dan saya difahamkan sewa standard RM300 sama macam taman perumahan biasa. Pergi rumah teres 2 tingkat, saya tanya, dia kata RM300 juga. Jadi kalau RM300 lebih baik anak peroka sewa kat bandar daripada dia menyewa kat pedalaman yang mereka tak mampu bayar. Sebab hujah saya, kalau dia menyewa selama 5 tahun, apa status sewaan mereka? Kiralah kalau sebulan 300, 5 tahun dah berapa ribu yang mereka tak pasal-pasal bayar. Dan saya difahamkan selepas 5 tahun baru disaring. Katalah saya difahamkan rumah di Keratung 4 yang siap ni lebih kurang 360 unit. Dia orang dah sewa selama 5 tahun. Dan dalam tempoh 5 tahun ni saya yakin akan ada yang tertonggak, tak mampu nak bayar. Lepas tu akan ada yang keluar daripada rumah itu. Jadi Felda nak kira macam mana? Selepas dikira 5 tahun, sebab saya mendapat maklumat, kiraan 5 tahun itu diambil kira untuk mereka tu kekal sebagai pembeli. Kalau kita katakan sebahagian mereka tak mampu dan tertonggak bayaran bulanan, saya yakin mereka akan di-reject daripada senarai untuk memiliki rumah berkenaan. Artinya, isu sebenar memiliki rumah mampu milik tak selesai. Tidak selesai. Sebab tu saya daripada awal menyebut, sepatutnya kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa di bawah projek pembangunan rumah mampu milik yang hari ini dah ada, PPR ada, Mesra Rakyat ada, kan? Dan ini bukan satu perkara omong-omong kosong, sebab projek ini telah dibuat sebelum ini di beberapa tempat. Saya ambil contoh, kan? Di Johor, di beberapa tanah rancangan Felda mereka dah buat pun, kan? Rumah mereka sebiji-sebiji macam rumah Mesra Rakyat, dan mereka hanya bayar setelah tolak subsidi. Lepas tu saya kata dia kena bincang dengan kerajaan pusat. Macam kerajaan Johor, dia betul serang, dia kata kami tak mampu untuk beri subsidi. Dia kata kami sediakan tanah, okey, dan urusan dia kata prasarana kerajaan negeri akan bincang kerajaan pusat, kan? Itu perbincangan. Dan mereka hanya bayar dengan kadar lebih kurang sekitar 50 ribu saja bagi setiap rumah. Contohnya Felda Bukit Amun tempat saya, Felda Sungai Sayung tempat saya, dalam kawasan tempat saya juga. Dan mereka hanya bayar melalui bank BSN sebulan RM150 saja. Yang 150 tu pun ada tonggakan. Apatah lagi kalau mereka nak kira kadar 120 ribu atau 90 ribu, saya percaya setiap bulan kalau 35 tahun mereka akan bayar paling rendah RM350. Dan saya yakin anak muda Felda tak mampu. Jadi isu ni tak selesai. Sebab tu saya lihat apabila Perdana Menteri mengumumkan penurunan harga, ia tidak semudah dalam konteks pelaksanaan.
Saya lebih nampak ini gula-gula. Sebab kenapa mereka nak umum waktu pilihan raya? Sebelum ni kenapa tak umum? Sedangkan tekanan kita mengenai isu perumahan ni bukan ketika pilihan raya kecil rompen. Kita dah buat tekanan ni lama dah. Tapi mereka tak jawab dan mereka terpaksa berbuat demikian dalam pilihan raya kecil kerana mereka lihat ada kebangkitan di kalangan anak muda di Felda. Tadi Datuk sebut dekat 700 orang masuk PAS. Saya kira tak pernah berlaku dalam sejarah pilihan raya kecil di mana-mana di Malaysia. Yang berlaku biasanya Saiwa BN ni pilihan raya kecil, orang PAS masuk UMNO. Penyokong PAS masuk UMNO, itu dakwaan mereka. Tapi kali ni saya pun timbul suatu, orang kata macam satu kejutan apabila kita menerima hampir setiap hari berpuluh-puluh anak-anak muda menyertai PAS. Jadi dia bimbang pola sokongan anak muda ini. Kalau ini berlaku, ini akan menjadi suatu keputusan yang sangat menakutkan bagi Barisan Nasional. So mereka secara tergesa-gesa buat projek ini, dan saya difahamkan pagi semalam tu dikerah jentolak untuk sodok kawasan di Keratung 9. Sodok itu dirasmikan petang semalam oleh Datuk Razali Ibrahim. Maknanya ini mereka buat secara ad hoc, secara tergesa-gesa untuk mereka cover isu utama dalam pilihan raya ini mengenai perumahan generasi kedua. Itu harapan saya tetap menegaskan, meskipun Perdana Menteri telah mengumumkan daripada 120,000 kepada 90,000, kadar itu masih terlalu tinggi. Dan kerajaan mesti gunakan pelbagai mekanisme, antaranya agensi kerajaan syarikat perumahan negara. Lepas tu dalam kes yang saya sebut di Johor tadi, mereka bincang dengan syarikat perumahan negara dengan konsep IBS ataupun pasang siang. Ada kontraktor yang berwibawa yang telah melaksanakan kerja-kerja tersebut, yang hari ini kontraktor di Johor itu digunakan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk projek rumah generasi kedua di dalam Felda Sungai Tengi. Jadi kesimpulannya pada rakan-rakan pemberita, saya lebih nampak ini gimmick gula-gula pilihan raya untuk mereka tarik simpati di kalangan anak muda, dan saya yakin tidak semudah itu anak muda akan terpedaya. Tidak semudah itu. Ini barangkali saya punya komen mengenai isu perumahan generasi kedua. Wallahu a'lam. Keraton 4 dan lain-lain itu adakah sama? Dia lebih kurang. Sebab tu saya kata tadi, perbincangan mesti bermula daripada awal. Saya ikuti perbincangan Felda yang saya sebut di Johor itu. Bila perbincangan, okey, contohnya dengan wakil, dia akan terangkan developer dengan wakil kerajaan negeri, dengan wakil Felda, dia akan tengok konsep mana yang kita nak. Bincang, debate, ambil masa. Akhirnya dipersetujui, okey, kami nak macam ni. Contohnya Bukit Amun, Felda Bukit Amun tempat saya tak sama dengan Felda Sungai Sayung. Rumah dia tak sama. Tapi yang menariknya, harga sama. Di Bukit Amun pun lebih kurang 50,000, di Sungai Sayung pun 50,000. Kontraktornya berbeza, ikut minat anak muda. Dia kata kami tak mau yang ni, kami nak kontraktor ni. Sebab tu di Johor itu kontraktornya berbeza. Tapi yang menariknya, harganya. Sebab apa? Perbincangan awal telah dilakukan. Dalam kes yang saya sebut ini, kenapa dia jadi mahal? Sebab Felda tak bincang. Dia tak bincang dengan anak penukar. Tahu-tahu dia siapkan rumah, dan dia paksa anak-anak muda dia untuk beli rumah mengikut harga mereka. Jadi kalau begitu keadaannya, dia tak boleh selesaikan masalah. Dia tak selesai masalah. Sama lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang. Bahkan yang menariknya, Bukit Amun tu dia siap dulu. Sungai Sayung kemudian sikit. Rumah yang di Sungai Sayung lebih menarik daripada yang Bukit Amun. Lebih cantik lagi. Harganya sama. Sebab apa? Kerajaan pusat melalui syarikat perumahan negara, dia dapat subsidi. Saya nak tekan di sini, saya yakin apa yang berlaku dalam kes ni 120,000, dia tak ada subsidi. Sebab itu di bawah projek sentuhan kasih Felda, yang saya yakin Felda nak buat untung atas projek itu. Saya yakin Felda buat untung. Sebab apa saya tahu? Kerana itu dimaklumkan oleh kontraktor kepada saya.
Kontraktor dia dah kira harga. Okey, Felda kata dia punya harga sekian-sekian. Dan terpulang, kontraktor beritahu saya, terpulang pada Felda nak jual berapa pun. Berapa yang kontraktor buat, saya difahamkan, yang kontraktor dikira harga rumah itu mengikut IBS tak lebih 40,000. Okay, tidak lebih 40,000. Bila dia siap 120,000, kerana apa? Kerana dia dimasukkan prasarana. Saya pelik, kalau harga 40,000, takkanlah masukkan prasarana, jalan raya, api air, dia boleh jadi 120,000. Kalau 40,000 pergi kepada 90,000 pun, kos untuk prasarana kenapa terlalu tinggi? Artinya dia ambil untung. Saya ingin mengulangi desakan, dalam hal seperti ini tidak wajar untuk Felda mengambil kesempatan dengan golongan anak-anak penuka yang berpendapatan rendah. Itu sikap yang anak ambil. Allah Allah.